Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita di bahagian amali lagi untuk pemantauan rawatan. Sebelum ni pun saya ada sebut semasa saya buat demo tu, sebut sedikit tentang pemantauan rawatan secara tak langsung. Okey. So hari ni kita nak pergi lebih detail lagi lah untuk pemantauan rawatan tu. So anda boleh buka bahagian pemantauan rawatan dekat prosedur rawatan tu. Okay, dia ada dua lah. Untuk pemantauan rawatan ni kita ada pemantauan semasa rawatan dan pemantauan selepas rawatan. Okay. Firstly, semasa kita buat rawatan tu, kita cuba dapatkan maklum balas daripada pelanggan lah. Bermula daripada kita buat rawatan tu, contoh kalau kita buat guasa ke, kita buat bekal luncur ke. So kadang-kadang kita tekan lah, terlalu kuat pun boleh menyebabkan rasa sakit. Bekal luncur pun kalau kita tarik terlalu kuat pun boleh menyebabkan rasa sakit. So sentiasa tanya customer, dia selesa tak dengan apa yang kita buat tu. Okay, kalau terlalu sakit, kurangkan sikit dia punya tekanan tu. Okay. So sama juga masa kita cucuk apa semua tu, kadang-kadang setengah customer dia tak tahan sakit. Okay. Setiap orang ni dia punya ketahanan dia untuk sakit terhadap sakit ni berbeza. Okey, ada yang okey, ada yang senang rasa sakit. So kena selalu tanyalah, okey. Kemudian kena banyak komunikasi dengan pelanggan lah, okey. Tanya komunikasi ni maknanya jangan biarkan pelanggan tu just duduk diam ataupun tidur, okey. Sebab kalau kita biar dia diam ataupun tidur, kalau dia pengsan mungkin kita tak sedar, okey. At least tanya, okey tak, itu pun dah cukup lah, okey. So kalau kita nak ajak dia sembang pun boleh, tak ada masalah, okey. Apa-apa topik yang berkenaan dengan bekam ni, ataupun apa-apa info yang kita nak share dengan dia tentang bekam ni, kita boleh sembang, okey. So jangan mengumpat dah, okey. So satu lagi kita kena pantau jumlah darah yang keluar tu lah, okey. Sebab KKM ada tetapkan untuk setiap kilogram hanya 10 ml sahaja boleh keluar. Contohnya kalau kita ada berat badan orang tu 50 kilogram, so 500 ml sahaja darah yang boleh keluar. Okey, sebab kalau terlalu banyak darah keluar, mungkin dia akan pening, seterusnya pitam lah. So bila kita start cucuk tu, kalau kita tengok darah dia keluar terlalu laju dan banyak, untuk next point tu kita boleh plan dah. Kita mungkin cucuk sikit, ataupun kita plan lagi mungkin kurangkan cup daripada perancangan asal. Contoh kita asal nak buat dalam 13 cup, so tengok darah dia terlalu laju apa semua, banyak sangat keluar, kita kurangkan sikit cup, okey. So kita kontrol risiko, okey. So kita pastikan tak ada cup yang longgar ataupun tercabut. So kadang-kadang kalau kita tinggal lama, kita tak tahu cup tu makin lama makin longgar dan tercabut. Okay. So make sure anda sentiasa berada dekat dengan pelanggan lah. Tapi kalau kita nak ke tempat lain sekejap-sekejap tu tak apalah kan. Okay. Tapi make sure kalau kita buat benda lain masa rawatan bekam tu, bila nak teruskan rawatan bekam, kita ambil hand sanitizer dan kita lap dekat kita punya glove tu lah, untuk memastikan tak ada kuman. Okey. Dan yang penting sekali kita pantau kehadiran blister, okey. So kalau blister dah start jadi tu, point yang jadi blister tu kita buka. Okey, kita buka dan kita cucilah. So kita jangan biar lama-lama, sebab blister tu makin lama makin besar dan akan memudaratkan kita punya pelanggan. Okey, itu pemantauan semasa rawatan lah. Selepas rawatan, kita tengok lagi, kadang-kadang lepas rawatan tu bila kita dah cuci tu, kadang-kadang ada lagi cecair yang keluar kan. So kalau still keluar lagi, kita tarik sekali lagi cup, at least bagi dia keluar semua sekali. Tarik pun dalam 5 minit macam tu dah cukup dah. Okey, dan kita cuci balik. Okey, itu satu. Kalau rasa dia still lagi keluar juga, so kena ambil bandage, letak sedikit antiseptik, and then kita tampal bandage tu. Okay. So kena ada macam kapas ke ataupun bandage yang petak tu, dengan dia punya selotip tu, kita tampal bahagian tu, at least darah yang tersisa lagi tu tak kena baju dia. Okay.
So selepas rawatan juga kita tengoklah reaksi dia masa dia bangun apa semua. Kadang-kadang dia boleh pening sikit semasa, contohnya kalau dia baring atau menyerap, dalam keadaan menyerap atau atas katil bekam tu, bila dia bangun dia boleh rasa pening sikit. Okay. So make sure dia bangun perlahan-lahan. Kalau ada rasa pening, kita ambil air, bagi air kat dia, ataupun sapu minyak angin sikit dekat kepala dia, bagi dia cium minyak angin sikit. Okay, dia boleh kurangkan rasa pening tu. Okay, ataupun kita buat urutan sikit dekat bahagian leher dengan kepala ni. Okay, untuk kurangkan rasa pening lah. Okay. So kalau orang tu datang daripada jauh, kita make sure dia rehat dulu. Lepas bekam tu, make sure dia rehat dulu tempat bekam kita tu, at least dalam 15 ke 20 minit, biar dia recover dulu sikit, baru dia bagi dia balik. Okay. So ada setengah orang, contohnya dia lepas-lepas bekam terlalu pening apa semua kan, kalau dia main dengan kawan dia, okay, kita jangan bagi dia drive, suruh kawan dia drive apa semua. Ataupun kalau boleh dia balik dengan taksi ke apa ke. So make sure sebelum dia balik tu dia dalam keadaan yang okey. So lepas tu kita nasihatkan dia untuk balik dan rehat saja. Jangan bagi dia lakukan aktiviti-aktiviti berat, contohnya bersukan ataupun hubungan kelamin suami isteri. Itu pun tak boleh. Kalau mandi pula, kalau nak mandi selepas bekam, at least ada gap sekurang-kurangnya 1 jam, 2 jam. Kalau kita pakai jarum lah kan. Kalau pakai pisau tu mungkin gap dia lama sikit lah. So untuk mandi pertama tu, first time, kalau boleh jangan bagi mandi pakai sabun lah. Sebab kita takut luka yang kita buat ataupun tusukan yang kita buat tu bukan luka. Tusukan yang kita buat tu tak tutup lagi sepenuhnya, dan terdedah pada chemical boleh menyebabkan berlakunya alahan lah, alergi, terutamanya pada bahagian muka. Okay. Muka ni selalunya kalau orang yang buat bekam muka, dia agak sensitif sikit. Okay. Kena tunggu at least 3-4 hari baru boleh guna pencuci muka ataupun make up. Sebab kalau lepas-lepas bekam, dia guna pencuci muka atau make up, akan berlaku alergi dan menyebabkan jerawat ataupun alergi dekat muka dia. So kita tak nak benda-benda tu berlaku lah. So selepas rawatan juga kita galakkan untuk follow up lah customer. Contoh dia dah balik dalam 1 hari 2 hari, kita tanya dia macam mana rasa lepas bekam apa semua. At least kita tahu keadaan dia lepas berbekam tu. Dan kalau dia rasa still tak selesa lagi, kita bagi nasihat-nasihat yang sesuai lah untuk dia. Okay. So itu saja untuk pemantauan rawatan untuk amali bekam. Sekian, terima kasih.